Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kita telah bincangkan pada kelas yang lepas berkaitan dengan kaedah yang kelima dalam mengisbatkan nama dan sifat Allah Ta'ala, bahawa hakikatnya perkongsian pada makna am, pada penamaan yang mutlak, pada al-ma'na al-kulli, makna yang universal, tidak menimbulkan kekecohan ataupun kita kata tidak menyebabkan tajsim atau tamthil atau tashbih antara Tuhan dengan makhluk. Kerana hakikatnya qadar yang wujud dalam alam ini, yang wujud dalam realiti yang ada, yang memang wujud, hanyalah qadar fariq, perbezaan, bukannya persamaan, bukannya perkongsian. Tidak ada musyarakah di antara dua benda yang ada nama yang sama, melainkan pada kefahaman minda. Adapun pada realitinya, pada hakikat kharijiyahnya, tidak ada di sana perkongsian. Di antara dua benda yang wujud, tidak ada perkongsian pada wujud. Saya dengan tuan-tuan dan perempuan yang menonton, kita tidak berkongsi kewujudan. Setiap daripada kita ada sifat wujud yang khusus untuk diri masing-masing. Kita semua sebagai manusia, kita berkongsi nama manusia itu hanya pada konsep yang ada dalam minda. Kita tidak berkongsi kemanusiaan kita. Setiap kita adalah manusia pada dirinya yang tersendiri, yang kita sebut sebagai al-kulliyut tabi'i, natural universal. Dengan yang mana natural universal ini hanya wujud dengan wujudnya individuals, particulars, ya, bukannya dengan wujudnya universal itu sendiri, yang kemudian mengikut pahaman Plato dan Aristotle, particulars ini berkongsi universal yang sama. Itu tidak betul. Jadi kalau kita dah faham hakikat itu, maka tidak jadi isu, tidak ada komplikasi. Kalau kita isbat Tuhan mendengar, kita makhluk juga mendengar, maka tidak timbul persoalan tashbih, tamthil. Ya? Jadi ini kita kena faham. Ya? Dan ini yang hendak ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Kemudian asal yang keenam, prinsip yang keenam adalah al-kamalul mutlaq la yatahaqqaqu illa bil jam'i baina an-nafi wal isbat. Kesempurnaan yang penuh tidak mungkin berlaku melainkan dengan cara kita menghimpunkan di antara nafi dan isbat. Kerana tauhid bukan isbat sahaja, bukan nafi sahaja. Tauhid adalah nafi dan isbat. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dan inilah konsep Al-Quranul Karim dalam menegaskan sifat Allah Ta'ala. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surah Al-Ikhlas, 4 ayat, 2 ayat isbat, 2 ayat nafi. Laisa kamithlihi syai' nafi, wa huwa as-sami'ul basir isbat.
Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Nafi dan isbat. Awalnya isbat diikuti dengan nafi. Jadi ini adalah konsep Al-Quran Al-Karim yang Tuhan sendiri bagi tahu kepada kita cara kita nak beriman kepadanya adalah kita kena isbat apa yang hak baginya dan kita nafikan daripadanya apa yang tidak sepatutnya dinisbahkan kepada Allah. Adapun sekadar menafikan Tuhan tidak sama, Tuhan tidak sama, ya, tanpa mengisbatkan sifat-sifat kesempurnaan. Kalau kita kata Tuhan tidak cacat, Tuhan tidak pekak, Tuhan tidak buta, Tuhan tidak lemah, Tuhan tidak jahil. Okey, tidak jahil, tidak buta, tidak lemah. Sekadar engkau menafikan aib, itu bukanlah kepujian. Asal puji ialah kita mengisbatkan sifat kesempurnaan bahawa dia maha berkuasa, maha bijaksana, maha mengetahui segala perkara, maha mendengar, maha melihat, maha berkata-kata, maha hidup. Ya? Yang mana makna isbat ini adalah menafikan lawannya. Dan menafikan lawan maknanya isbat lawan. Kerana sekarang ni ahli kalam, kalau kita belajar sifat 20 masalahnya, dia ada sifat salbiyah. Kan? Dia ada apa nama, qidam, baqa, mukhalafatul hawadith, qiyamuhu binafs, wahdaniyah. Ini dia kata sifat salbiyah. Dia hanya menafikan kekurangan tapi tidak mengisbatkan kesempurnaan. Tidak betul. Ya? Bahkan sebaliknya setiap penafian dalam Al-Quran tujuannya adalah untuk mengisbatkan kesempurnaan. Bila Allah Ta'ala kata Allahus Samad, Allah qul huwallahu ahad, Allahus Samad. Kemudian Allah Ta'ala kata lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kenapa Tuhan nafikan anak dan diperanakkan dan menafikan kufu setara? Kerana mempunyai anak atau diperanakkan dan mempunyai yang setara berlawanan dengan makna ahadiyah dan samadiyah. Contoh ulama salah ditanya apa makna as-samad. Dia kata makna as-samad ialah lam yalid wa lam yulad. Nampak tak? Jadi apa nama? Kesempurnaan yang wujudi, kesempurnaan yang memang ada, yang betul-betul ada adalah dengan kita menyatakan sifat-sifat kesempurnaan. Sebab itu Al-Quran Al-Karim metodologinya adalah yang pertama Al-Quran mendatangkan isbat nama-nama Allah secara mufassal, secara terperinci. Disebutkan Allah itu Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Quddus Al-Salam Al-Mu'min Al-Muhaimin Al-Aziz Al-Jabbar Al-Mutakabbir Al-Khaliq Al-Razzaq Dhul Quwwatil Matin Ghafurur Rahim Azizun Dhul Intiqam. Ya, diperincikan nama-nama Allah Ta'ala yang merupakan sifat-sifatnya. As-Sami'ul Basir. Ya, ini semua Al-Ahad, As-Samad diperincikan. Manakala penafian pada asalnya dilakukan secara mujmal, secara kasar. Hal ta'lamu lahu samiyya. Laisa kamitslihi syai'. Ya. Kecuali apabila diperlukan penafian secara terperinci kerana di sana ada tuduhan kepada Tuhan yang dituduh oleh musuh-musuhnya, ataupun di sana ada sangkaan buruk yang ditimbulkan oleh golongan musyrikun tentang Tuhan, bahawa Tuhan ada anak, Tuhan ada sekutu. Mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah. Tuhan nafikan.
Di sana dia ada sekutu dalam uluhiyah. Ya. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Ini nak menjelaskan kesempurnaan al-hayat dengan al-qayyumiyah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Menafikan mengantuk dan tidur untuk mengisbatkan kamal al-hayat dan kamal al-qayyumiyah, kesempurnaan hidup Tuhan dan kesempurnaan penjagaan Tuhan terhadap alam ini. Disudahi dengan wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Nak memberitahu kata Tuhan tidak sukar baginya menjaga langit dan bumi. Kerana dia adalah al-aliyyul azim, maha tinggi, maha agung, maha besar, maha hebat. Ya? Itu poin yang kita nak bagi tahu di sini. Adapun nafi, kaedah nafi dalam Al-Quran dan sunnah nabawiyah ialah nafi itu kita menafikan aib. Menafikan segala yang bercanggah dengan kesempurnaan Tuhan. Ini barulah nafi yang syar'i. Bukan semata-mata disebabkan ada persamaan penggunaan kalimah ini atau makna ini dengan apa yang digunakan untuk makhluk, maka kita kena nafi Tuhan. Kalau semata-mata tashbih, semata-mata persamaan Tuhan dengan makhluk, kita kata tashbih, musyabahah, ada sekadar musyabahah zihniyah, sekadar makna. Tuhan mendengar, makhluk mendengar. Tetapi dia tidak melazimkan kufu, melazimkan kesetaraan. Yang Tuhan nafikan dalam Al-Quran apa dia? Laisa kamithlihi syai', mithlun. Walam yakul lahu kufuan ahad. Kufu. Fala taj'alu lillahi andada, an-nid. Yang Tuhan nafikan ialah as-sami. Hal ta'lamu lahu samiyya. Yang Tuhan nafikan at-taswiyah. إذ نسويكم برب العالمين. Yang Tuhan nafikan al-idlu. Ya. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. Ini adalah kalimah-kalimah yang Allah Ta'ala guna dalam Al-Quran. Yang persamaan makna di antara semua kalimah ini ialah meletakkan Tuhan dengan makhluk pada derajat yang sama. Yang melazimkan aib dan kekurangan. Yang melazimkan aib dan kekurangan. Itu orang Arab kata dalam syair, adalah satu aib jikalau pedang disamakan dengan tongkat. Pedang tajam, boleh memotong, boleh menebas. Tongkat tumpul. Jadi yang menyebabkan aib pada persamaan itu, yang menyebabkan dilarang kita membuat perumpamaan dengan antara Tuhan dengan makhluk, ialah apabila dia membawa kepada konsekuensinya adalah menafikan kesempurnaan Tuhan. Jadi dhabit, prinsip, asas, tapak untuk kita menafikan sesuatu daripada Allah Ta'ala ialah menafikan aib dan kekurangan. Sebab itu Tuhan nafikan anak, kerana anak adalah kekurangan, aib. Anak kelazimannya adalah mati. Kelazimannya adalah lemah. Ya? Manusia berhajat kepada keturunan. Kerana mereka akan khalifah. Mereka adalah khalifah yang silih berganti. Yang mati diganti oleh anak, anak mati diganti oleh cucu, cucu mati diganti oleh cicit, cicit mati diganti oleh piut, piut mati diganti oleh piut miut. Ya? Diperanakkan, melazimkan di sana ada Tuhan lebih rendah daripada kedudukannya kerana mak bapak lebih tinggi daripada anak. Ya? Jadi sebab itu kita kata persamaan yang dilarang, yang dicela oleh Al-Quran ialah persamaan yang membawa kepada
melazimkan perkongsian pada khususiyah, iaitulah fima yajib, apa yang wajib, fima yajibu lahu, wa ma yajuzu lahu, wa ma yamtani'u alaih. Tiga hukum akli, wujub, jawaz dengan imtina'. Tidak boleh ada perkongsian pada khasais, pada specialty, pengkhususan antara Tuhan dengan makhluk. Pada apa yang wajib, pada apa yang harus, dan pada apa yang mustahil. So, itu makna mithil, makna kufu, makna idil. Ya? Jadi menafikan perkara-perkara tertentu hanya kerana persamaan, kerana dikatakan dia termasuk di bawah kategori makhluk. Seperti masa, tempat, ruang, ya? Berat, ringan, ukuran, saiz. Ini tidak ada dalam kita kata penafian ini terlalu umum. Adakah jika Tuhan ada berat, maka dia aib? Adakah mempunyai berat adalah aib? Tidak. Ya? Kalau Tuhan ada arah tertentu yang kita boleh lihat ke arah itu, adakah dia satu aib? Tidak. Ya? Maka sebab itu kita melihat Allah Ta'ala ke arah atas. Tuhan berada di atas arasnya. Ini semua tidak melazimkan kekurangan dan aib. Ya? Dan persamaan yang didakwa itu juga hanyalah persamaan dari sudut kulliyat, dari sudut universal, yang hanya ada dalam konsep minda, bukan pada realiti, bukannya pada wujud yang extramental concrete existence in reality. Ya. Kemudian itu jadi kita faham, ya. Ini adalah konsepnya. Jadi dhabit nafi ialah menafikan aib dan kekurangan daripada Tuhan. Apa sifat yang aib dan kurang yang bercanggah, yang berlawan dengan kesempurnaan. Jadi kalau kata, mana ayat dalam Quran yang kata Tuhan tidak buta? Kita kata, as long as Tuhan kata dia maha melihat, itu menafikan buta. As long as Tuhan kata dia maha mendengar, itu menafikan pekak. Ya? Bahkan kalimah maha melihat menafikan rabun. Ya? Jadi ini kita kena faham. Bila kita kata penafian mestilah berpandukan kepada wahyu, itu maksudnya. Ya? Asal yang ketujuh pula, prinsip yang ketujuh, bahawa zahir nas syarak adalah hujah yang mesti dilazimi dalam sifat Tuhan dan lain-lain. Maknanya di sini ahli sunnah wal jamaah tidak membezakan di antara kaedah dalam usul fiqh yang telah dipersetujui oleh umat Islam, ialah Al-Quran dan Sunnah mestilah kekal di atas zahirnya. Tidak boleh sesuka hati dialihkan daripada maknanya yang zahir, yang nyata, yang segera dipahami oleh penutur bahasa tersebut. Ketika mana ia diturunkan, itu makna zahir. Makna yang segera difahami oleh para sahabat. Ketika mana Quran diturunkan, kalimah itu apa yang mereka faham? Kebiasaannya. Jadi kita tidak boleh alih apa-apa ayat Al-Quran, kalimah Al-Quran, daripada kefahaman ini kepada kefahaman yang lain, walaupun dia ada penggunaannya dalam bahasa Arab, tetapi mungkin penggunaannya adalah secara nadir, secara kadang-kadang, secara jarang-jarang.
kecuali ada dalil yang kukuh daripada nas, ada qarinah yang nyata daripada nas, barulah boleh. Ini kaedah kita kena faham. Ya. Kerana nas Al-Quran dan Sunnah sama ada dia adalah nas yang bersifat muhkam, tidak ada makna lain kecuali satu makna sahaja, dan dia ada makna yang zahir. Makna zahir di sini adalah dia ada makna yang common meaning, yang common usage, dan dia ada kita panggil penggunaan yang nadir, yang jarang-jarang digunakan. Maka kita tidak boleh menafsirkan Al-Quran apa-apa juzuk ayatnya dengan penggunaan yang nadir, yang jarang disebut oleh orang Arab, kecuali ada bukti konkret kata memang ini yang Tuhan nak maksudkan. Sebab Al-Quran adalah fasahah, balaghah. Bila kita belajar balaghah, apakah ciri-ciri rukun balaghah? Di antara rukun balaghah ialah mestilah perkataan yang digunakan itu untuk dikategorikan sebagai fasih, sebagai lancar, ialah dia adalah kalimah yang maknanya diketahui oleh orang ramai. Bukan oleh orang tertentu, sekumpulan tertentu sahaja. Sebab itu kita belajar masa SPM, di antara contoh perkataan yang tidak fasih, yang tidak baligh, ialah limadha taka'tum alayya kataka'tu'ikum ala dhi jinnati. Kalimah taka'ka'a maknanya ijtama'a, berkumpul, berhimpun. Tetapi dia kalimah yang jarang digunakan oleh Arab Hadari, disebut oleh seorang Badui. Maka perkataan Badui ini dianggap tidak fasih, tidak baligh. Kenapa? Kerana kalimah itu tidak dipahami oleh orang ramai. Al-Quran turun dengan bahasa yang standard difahami oleh majoriti orang. Maka sebab itu menjadi satu kesalahan yang sangat fatal yang dilakukan oleh golongan batiniyah dan diikuti oleh ahli kalam dan ahli falsafah. Bila mereka menafsirkan Quran mengikut istilah mereka. Dia faham kalimah Ar-Rahmanu ala istawa ini bertempat. Tempat dengan konsep yang mereka faham. Bukan konsep yang dipahami oleh common people, common sense, common usage. Tetapi in a philosophical sense, in a discursive sense. Ini adalah kesalahan. Lalu mereka menganggap Al-Quran ini kemudiannya ada pula kategori-kategori manusia yang tertentu yang boleh faham maknanya yang mendalam. Kononnya Al-Quran ini ada lapisan-lapisan makna. Ini adalah dusta, kadhib. Bercanggah dengan konsensus sahabat tabi'in, tabi'in. Bercanggah dengan konsensus umat Islam seluruhnya. Sebab itu adalah satu sikap yang kita anggap kontradiksi apabila golongan Asy'ariyah ahli kalam membantah golongan Batiniyah dengan kaedah yang kita sebut ini. Kemudian bila datang ayat-ayat sifat tertentu yang tidak selera dengan dalil hudus mereka, mereka lari kepada konsep Batiniyah juga. Jadi mereka mendakwa kononnya Quran ni ada lapisan-lapisan makna yang bukan semua orang boleh selak halayan-halayannya. Ada hierarki, dia kata. Tidak ada. Ya? Tidak ada. Okey? Jadi ini kita kena faham. Asal yang ke-8, prinsip yang ke-8 ialah pengkelasan
pengkategorian sifat-sifat Allah Ta'ala kepada zatiyah, fi'liyah kah, ma'nawiyah, ha? Salbiyah, subutiyah. Ini semua adalah bersifat ijtihadi. Dia bukan bersifat mansus. Dia adalah ijtihad. Maka apa sahaja pembahagian, as long as i'tibarnya, mustanadnya adalah sahih, maka ianya boleh diterima. Sebab tu kita tengok ulama Ahlussunnah wal Jamaah, kita tengok Syekh bin Utsaimin berbeza sedikit dengan Syekh ini dalam kitab yang lain. Ya, pembahagian ini tidak tetap kerana dia sebenarnya bergantung kepada pengkajian. Macam juga kita kata pembahagian tauhid. Tauhid ada bagi kepada tiga, ada bagi kepada dua. Ya. Kerana dia adalah ijtihadi. Yang penting maknanya tidak bercanggah dengan nas. Macam kita kata golongan ahli kalam dia disebut sifat salbiyah, maknanya sifat sebenarnya dia hanya menafikan aib tapi tidak mengisbatkan kamal. So itu salah. Tapi kalau nak makna salbiyah ni adalah sifat yang Tuhan sebut dalam bentuk nafi tetapi tujuannya adalah isbat kamal, ya betul. Tuhan kata wa ma rabbuka bizallamin lil abid. Tuhan menafikan zalim. Apa makna Tuhan menafikan dia melakukan kezaliman? Maknanya dia adil, maha adil. Ya ibadi, inni haramtu ala nafsi al-zulm wa ja'altuhu muharrama wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadhalamu. Hai hamba-hambaku, aku telah haramkan ke atas diriku bersikap zalim dan aku jadikannya haram juga sesama kamu. Maka janganlah kamu saling zalim menzalimi. Maknanya Tuhan nak isbat kepada dirinya, dia maha adil. Ya? Jadi itu kita kena faham. Dan prinsip yang ke-9 yang terakhir adalah tidak digunakan pada hak Allah Ta'ala daripada lafaz dan hukum melainkan apa yang menunjukkan kepada kesempurnaan yang mutlak sahaja. Sekurang-kurang syarat lafaz yang kita nak guna kepada Tuhan, dia tidak boleh mengandungi sebarang celaan dan aib. Tidak memberi implikasi, tidak memberi imperatif. Di sana ada penghinaan kepada Allah Ta'ala. Merendah-rendahkan kedudukan Allah Ta'ala. Sehingga kan Nabi SAW melarang penggunaan kalimah dan. Datang orang kata Masya Allah wa syi'ta. Apa yang Allah kehendaki dan kamu kehendaki. Nabi kata bal Masya Allah wahdah. Bahkan apa yang Allah kehendaki semata-mata. Kerana kalimah dan ni memberikan imperatif persamaan. Walaupun dia orang yang cakap tak maksudkan. Nabi suruh guna kalimah thumma, kemudian, yang memberikan makna kehendak makhluk lebih bawah daripada kehendak Allah. Sampai begitu sekali Nabi SAW jaga. Sahabat datang. Dia kata, Qumu bina ila Rasulullah SAW nastaghithu bihi ala hadzal munafiq. Mari kita pergi jumpa Nabi, minta tolong Nabi selesaikan masalah satu orang munafik ni nak buat perangai, nak buat kacau. Nabi kata innahu la yustaghathu bi, innama yustaghathu billah. Jangan kamu istighathah dengan aku, istighathah hanya dengan Allah. Nabi nak bagi tahu, istighathah ni adalah minta tolong dalam keadaan yang tersangat sesak, keadaan yang paling mendesak. Walaupun betul kita boleh, bantuan Tuhan itu akan datang menerusi makhluk yang hidup, yang ada kemampuan. Tetapi jangan guna kalimah istighathah. Ketika Nabi masih hidup pun dia tak bagi. Ini kelepas mati. Kerana nak jaga kalimah itu supaya sentiasa tulus murni kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya? Jadi tak boleh kita guna perkataan-perkataan menamakan Tuhan dengan perkataan yang memberi imperatif kekurangan. Ya? Yang kadang-kadang benda ni ahli falsafah dan ahli kalam dia ambil mudah. Dia khabarkan Tuhan dengan kalimah-kalimah yang kadang-kadang tak sewajarnya, terutamanya golongan falsafah sufiyah. Ya? Dia buat syair-syair, dia guna kalimah, dia seolah-olah macam dia
Dia bergaduh dengan Tuhan seolah macam dia ni kawan Tuhan ni, kawan dia. Jadi dia bercakap dengan Tuhan tu seolah macam bercakap dengan kawan. Setiap boleh merajuk dengan Tuhan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini tak patut. Ini kurang ajar. Hubungan kita dengan Tuhan sampai bila-bila, sampai hari kiamat adalah hamba. Kita hamba, dia Tuhan. Ini tidak akan hilang, tidak akan lenyap. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sampai datang mati, sampai kita nampak segala yang Tuhan janji, hubungan kita dengan Tuhan takkan berubah. Dia adalah Tuhan kita, kita adalah hamba dia, slave. Ini tidak akan berubah. Ini adalah hakikat yang paling hakikat sekali. Jadi kok mana pun kita berdoa, kita minta, mesti dalam nada gaya kita ni seorang hamba. Bila kita bercakap tentang Tuhan, kita bercakap tentang kita punya Lord, kita punya Master, kita punya pencipta, creator. Ya? Jadi kita mesti cakap dengan penuh adab, dengan penuh rasa khudu', tadarru', khusyuk, khauf, raja, penuh dengan ijlal, ta'zim, mahabbah. Nah, ini barulah makhluk yang sewajarnya kita jadi. So inilah ya, 9 prinsip ahli sunnah wal jamaah dalam menjelaskan bagaimana cara yang sewajarnya kita beriman dengan nama-nama dan sifat Allah Ta'ala. Jadi dengan kita telah membentangkan perkara ini, harapnya kita pada kelas yang seterusnya kita akan masuk kembali kepada kitab Syarh Sunnah untuk melihat apakah pula sifat-sifat yang disebutkan oleh Syekh Barbahari kita dalam kitab beliau itu tentang sifat-sifat Allah Ta'ala, dan kita nak praktikkan apa yang telah kita belajar daripada teori ini tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.